Lintas langsung negeri-negeri kami mulakan dengan Sarawak. Pumawin di studio berita RTM di Kuching mempunyai butiran berhubung pematuhan SOP bagi jemaah solat Jumaat di Sarawak. Silakan Mumah. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Status terkini COVID-19 di Sarawak, tiada kes positif direkodkan hari ini dan kes kekal sebanyak 556 kes. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, setiap umat Islam yang hendak menunaikan solat Jumaat di Sarawak diingatkan perlu mendaftar nama melalui imbasan kod di laman Facebook rasmi Majlis Islam Sarawak sebelum hari Khamis pada setiap minggu. Bilal Masjid Bahagian Kuching Ustaz Muhammad Syahril Azril Rosli berkata, kaedah sementara itu untuk membenarkan 50 orang terawal yang mendaftar menjadi jemaah solat Jumaat. Imbasan itu boleh dilakukan di laman Facebook JAIS Sarawak dengan barkod dan yang terpilih akan dihubungi melalui SMS. Untuk sementara sehingga bermula PKPP itu mula daripada 9 Jun sehingga 31 Ogos lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kuching. Tinjauan di masjid terbabit menyaksikan para jemaah mematuhi SOP sebelum memasuki masjid berkenaan. Hanya jemaah yang mendaftar dibenarkan masuk dan sembahyang dalam jarak yang telah ditetapkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima 26 permohonan bagi proses sanitasi di sekolah selaras dengan pembukaan sektor pendidikan bermula 24 Jun ini. Menurut Pegawai Kanan Bomba Zon Kuching, Henry Ardi Mansyah, daripada jumlah itu 13 permohonan adalah dari sekolah menengah, 11 sekolah rendah dan 2 daripada kolej vokasional. Jadi sehingga hari ini, ke pagi ini kita telah melaksanakan 10 buah sekolah untuk sanitasi dan kita jangka di daerah Kuching ini akan berlaku peningkatan permohonan terutama apabila menjelangnya pembukaan sekolah pada 24 hari bulan nanti. Jadi kita akan lakukan secara berperingkat bergantung kepada kekuatan dan juga bergantung kepada jadual sanitasi yang kita akan lakukan, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika JBPM Sarawak melakukan proses sanitasi di SMK St. Mary di Kuching hari ini. Henry dalam pada itu turut menasihati pihak sekolah untuk mematuhi garis panduan pembukaan sekolah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sementara itu, penolong kanan pentadbiran SMK St. Mary, Ustazah Sadiah Haji Ali Akbar berkata, di samping proses sanitasi, pihak sekolah turut mengatur semula susunan meja di dalam kelas mengikut penjarakan sosial, di samping meletakkan tanda arah pergerakan pelajar. Okey, kita ada 104 orang pelajar di mana kita telah pecahkan mereka ini dalam 7 kumpulan yang akan merangkumi dalam satu kelas tu yang paling besar pun dalam 17 orang lah. Ada yang 15 mengikut dia punya aliran dia sendirilah, sains dan sastra. Beliau turut menasihati para pelajar untuk sentiasa menjaga kesihatan, patuhi arahan pihak sekolah dan elakkan tempat sesak atau sempit ketika berada di kawasan sekolah. Beliau juga meminta kerjasama ibu bapa untuk tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah sekiranya mempunyai gejala. Dalam pada itu, guru-guru dan para pelajar di Sarawak perlu bersedia mengamalkan norma baharu ketika berada di sekolah. Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak Ahmad Mali berkata, dengan pembukaan sesi persekolahan bagi tingkatan 5 dan 6, pelajar perlu memakai pelitup separuh muka, pensanitasi tangan dan penjarakan sosial. Ahmad Mali berkata prosedur operasi standard SOP itu penting dipraktikan bagi memastikan tiada kluster baru COVID-19 wujud di sekolah. KJBS mengharapkan semua pihak yang berkepentingan dalam hal pendidikan mesti memahami SOP yang disediakan sebagai langkah untuk memastikan pengamalan normal baharu dapat dipraktikkan. Ahmad Mali menjelaskan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching. Bermula 24 Jun ini, kerajaan membenarkan sekolah dibuka semula bagi membolehkan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi tingkatan 5, manakala bagi tingkatan 6, sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM dan yang setara.
Pusat Kawalan Operasi Negeri Angkatan Pertahanan Awam APM Sarawak merekodkan sebanyak 2,553 laporan kes kecemasan bermula 1 Januari lepas hingga semalam. Berdasarkan data laporan harian bencana dan kecemasan negeri Sarawak, 3 kategori kes yang merekodkan jumlah tertinggi ialah menangkap ular dengan 999 kes, diikuti lain-lain kes sebanyak 549 dan memusnahkan sarang serangga 440 kes. Kategori kes lain ialah hikmat khas membawa individu yang sakit ke hospital, kemalangan jalan raya, kebakaran dan pergaduhan selain menyelamatkan mangsa lemas. Selain itu, turut direkodkan ialah kes bunuh diri, mangsa terperangkap dan penyelamatan di pantai. Pusat tersebut juga merekodkan 3 laporan bencana dalam tempoh yang sama, iaitu kebakaran rumah panjang yang melibatkan 24 buah pintu di Sebauh Bintulu, selain kes rabies dan COVID-19. Kes rabies merekodkan 22 kematian bagi tempoh itu, manakala wabak COVID-19 mencatatkan 17 kematian setakat ini. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Buma. Pelanggan berhak mendapatkan bukti daripada pemilik kedai gunting rambut atau pekerja mereka untuk mengetahui status saring